Aku cari bukan harta bertimbun-timbun untuk jadi kaya. Aku cari bukan uang berjuta-juta untuk hidup bergaya. Aku cari bukan kawan-kawan untuk sekadar hidup berpoya-poya. Baik-baik rasa ini terkandung dalam puisi Ku Cari Damai Abadi yang dideklamasikan pada malam puisi utusan ke-10 di Auditorium DBKL 9 Mei 2003. Ia menjadi sanjungan semua pihak, khususnya warga sastrawan, seniman dan karyawan. Lalu diterjemahnya ke dalam 80 bahasa di dunia. Menakjubkan. Bukan kerana penulisnya seorang ternama, tetapi kerana keluhuran akal budinya terhadap sebuah kehidupan sederhana. Siapa lagi jika bukan insan yang bernama Abdullah Ahmad Badawi atau lebih dikenali sebagai Pak Lah, Perdana Menteri kelima. Curahan hati melalui puisi popular ini seakan-akan menyimpulkan sifat kesederhanaan semula jadi yang dimiliki sejak awal usia sehingga ke penghujung kerjaya. Beliau seorang yang mendekati agama, penyayang, pemurah, mudah mesra, tidak cepat melatah walaupun disergah dan dikritik kawan maupun lawan, malahan tidak pernah menyimpan dendam. Itulah nilai kesederhanaan terpuji yang begitu sinonim dengan Pak Lah sehingga sukar diikuti oleh kebanyakan orang. Dilahirkan di Kampung Perlis, Bayan Lepas, Pulau Pinang, 26 November 1939, Tun Abdullah dibesarkan dalam keluarga warak. Arwah ayahnya Syekh Abdullah Badawi Fahim, seorang tokoh agama dan pejuang nasionalis. Mendapat pendidikan awal di SMK Tinggi Bukit Mertajam dan Penang Methodist Boys. Kecenderungan di bidang keagamaan mendorong beliau memilih sarjana muda sastra dalam pengajian Islam di Universiti Malaya pada 1964. Keseimbangan ilmu duniawi dan ukrawi membolehkan beliau menyandang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan. Bermula sebagai penolong setiausaha JPA, disusuli pentadbir kanan di Majlis Gerakan Negara, Mageran selepas kerusuhan kaum 1969. Ciri-ciri terpuji beliau amat disenangi rakan-rakan seperjuangan dan petugas bawahan, sehingga memegang jawatan tertinggi selaku Ketua Pengarah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan sebelum diangkat sebagai timbalan Ketua Setiausaha di kementerian sama pada 1974. Kecenderungan di bidang siasah demi memperjuangkan nasib bangsa mendorong Pak Lah menerjunkan diri dalam dunia politik seawal tahun 1978. Mewakili Parlimen Kuala Batas, beliau terus maju ke hadapan, memegang jawatan menteri di pelbagai kementerian termasuk wilayah persekutuan, JPM, pertahanan, luar negeri sebelum dilantik timbalan Perdana Menteri pada 1999 dan kemuncaknya selaku Perdana Menteri pada 2003 menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hasil perkongsian hidup dengan Datin Sri Endun Mahmud pada 1965, mereka dikurniakan dua cahaya mata, Kamaluddin dan Nori, isteri kepada Khairil Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan serta 5 orang cucu. Selepas pemergian Datin Sri Endun pada 20 Oktober 2005 akibat barah payudara, Pak Lah memilih untuk mendirikan maligai rumah tangga semula dengan Jane Abdullah, kebetulan bekas birasnya, suaminya adik Datin Sri Endun pada 9 Jun 2007. Di sebalik kesibukan jadual harian, Pak Lah amat mementingkan soal kekeluargaan. Makan malam bersama anggota keluarga, khususnya cucu-cucu, menjadi rutin baginya. Kabarnya, antara menu kegemaran ialah makanan Jepun. Di waktu luang, Pak Lah banyak mendekati dirinya dengan tuntutan agama, mentelaah ilmu termasuk membaca Al-Quran sebagai bekalan di akhirat, tanpa lupa bersua rakan-rakan seangkatan di padang golf atau majlis santai. Ramai juga yang mungkin tidak tahu bahawa Pak Lah gemar mencatat nota dalam tulisan Jawi, sesuatu yang diwarisi sejak dahulu. Begitu juga beliau seorang pengumpul seni ukiran kayu termasuk tongkat serta anyaman rotan. Hakikatnya,
Kesederhanaan beliau terserlah sewaktu mengambil alih tampuk pentadbiran negara lagi. Piagam Islam Hadori diperkenalkan. Biar betapa besar sekalipun kepesatan pembangunan dan jangkauan kemajuan, soal kesederhanaan seperti mana dianjurkan Islam diberi keutamaan. Begitu juga pembangunan modal insan yang seimbang dan setara diberi penekanan supaya Malaysia mencapai status maju menerusi kualiti dan kekuatan dalaman masyarakat majmuknya supaya generasi mendatang tidak lemas dalam arus kemodenan. Lantaran gelaran bapa pembangunan modal insan diberikan kepadanya, hasil gabungan siasah insaniah yang menjadi tuntutan ilahi seperti terkandung dalam rahsia kitab suci dan sunnah Nabi. Itulah legasi yang telah diwarisi dan bakal ditinggalkan insan yang bernama Pak Lah, seperti terungkap dalam bait-bait rasa puisinya. Dialah teman, dialah wali, dia mencukupi. Aku hidup berarti, nikmati damai abadi. Sekian.